Okay, alright guys. Korang mesti tertanya-tanya kan macam mana nak connectkan smartwatch Mac ni. Smartwatch Mac ni boleh ke connect M4 Android ataupun iOS, betul tak? So, untuk smartwatch Mac ni korang boleh connect dekat handphone Android ataupun iOS. Tak kisah, dua-duanya boleh connect. Sebab apa? Sebab smartwatch Mac ni universal connection. Korang just connect menggunakan Bluetooth dan app smartwatch-nya. App smartwatch ni korang boleh download dekat Play Store ataupun App Store. Okay, apps apa yang korang kena download? Nama apps yang korang kena download adalah apps Fando. Okay, kalau dekat App Store korang search saja Fando macam ni. Okay, so jap ya, tunjuk dekat korang. Okay, korang search dia Fando. Okay, okay, so dekat sini korang boleh perasan tak? Okay, dekat sini dia ada tunjuk Fando Pro. Okey, korang download Fando Pro. Okey, ini adalah dekat dalam Play Store. Kalau dekat dalam iOS, untuk App Store macam mana? Kalau dekat App Store korang just download saja Fando juga. Okey, kita tunjuk dekat korang. Okey, korang search saja Fando. Okey, ya. Fando. Okey. Okay, tunggu dia loading. Okay, Fando Pro. Okay, korang download juga Fando Pro ni supaya korang boleh guna macam-macam features yang ada dekat dalam apps ni. Korang boleh customize wallpaper, korang boleh allow dan unallow untuk bahagian notification. Okay, so ini adalah apps untuk smartwatch Mac. Senang je, lepas korang dah connect Bluetooth, korang dah download apps, korang follow video ni nanti. Ok, akan tunjuk dekat korang macam mana nak connect Bluetooth dan macam mana nak connectkan dekat apps Fando ni. Ok, so untuk korang yang dah dapatkan smartwatch Mac ni, follow step yang dah tunjukkan ni supaya korang boleh guna macam-macam features yang ada dekat dalam smartwatch Mac ni. Ok, so untuk first kali korang kena pergi dekat dalam smartwatch Mac korang ni. Ok, korang pergi turn on kan bahagian Bluetooth. Ok, korang slide. Ok, korang akan nampak dekat sini BT ni adalah Bluetooth. So sebelum kita nak search new device, pastikan korang dah on kan dulu Bluetooth handphone korang. Ok, so yang ni connectkan dekat M4 Android Ok, so dekat sini korang on kan Bluetooth korang. Ok, selepas kita dah on, barulah kita pergi search device. Ok, kita pergi dekat Bluetooth balik, kita search device. Ok, so kita on kan dan dia akan switching on untuk Bluetooth dan dia akan search phone mana yang ada buka Bluetooth sekarang. So dekat sini dia tengah search, kita boleh tengok Bluetooth apa yang tengah ada sekarang. Ok, so kita kalau kita tengok dekat sini dia ada tunjuk Vivo V3 dengan Vivo V2026. So punya adalah 2026. Ok, kita connectkan. Ok, bila kita klik saja dia akan tulis pairing. Ok, selepas dia tulis pairing dekat handphone korang, automatic akan dapat macam ni, pair with SK8 Pro. Ok, so kita allowkan saja dan tekan saja pair. Ok, selepas kita dah pair, dekat sini kalau korang perasan dia ada tunjuk SK8 Pro in use. Ok, so kita klik saja bahagian setting ni. Ini adalah setting untuk handphone Android. Kalau handphone iOS, korang selepas korang dah connect saja smartwatch ni dengan Bluetooth, korang pergi dekat bahagian Bluetooth korang dan tengok SK8 Pro ni dan klik gambar eye dekat bahagian ujung tu. Ok, eye. Ok, so lepas tu korang allowkan saja. Ok, allowkan saja apa yang ada dekat sini. Contoh macam kat iPhone Android ni dia ada tunjuk phone call, input device dan contact sharing. Ok, so ini dah allowkan semua supaya apa-apa features macam phone book, macam music ataupun call ataupun notification, semua akan terus masuk dekat dalam smartwatch Mac ni. Ok, so tak payahlah kita nak check satu persatu dekat handphone dah. Ok, so ini first connection kita kena buat, connection dekat Bluetooth smartwatch ke Bluetooth. So second connection kita kena buat adalah dekat apps Fando. Ok, so dekat app Fando ni lah yang kita kena buat second connection. So selepas korang dah download, korang open kan saja. Ok, selepas korang open, dia akan terus tunjuk features yang macam ni lah, layout yang macam ni. Ok, apa yang korang kena buat, apa yang korang kena setting. Ok, so selepas dah download, korang pergi terus dekat bahagian more. Ok, terus pergi dekat bahagian more ni.
Okey, dekat bahagian atas ni kalau korang boleh perasan, dekat sini ada tunjuk my device. Okey, so korang pergi dekat my device ni, macam Am dia dah auto connect. Sebab apa? Sebab sebelum ni Am dah connect. So korang pergi dekat my device. Okey, pergi my device, klik saja my device ni dan find SK8 Pro _LE. Korang connect SK8 Pro _LE. Okey, so selepas korang dah connect, korang dah boleh guna dah dia punya features app ni. Korang dah complete connect untuk smartwatch Mac ni. So Bluetooth kita dah connect, app pun kita dah connect. Okey, so selepas kita dah connect, kita dah boleh guna macam-macam features yang ada dekat dalam apps ni. Okey, so cara untuk connect tadi Am dah share dekat korang, guna Bluetooth dan apps Fandu. Dekat app Fandu, korang kena pergi dekat bahagian more dan pergi dekat bahagian my device ni, add device dan cari nama SK8 Pro _LE. Okey, so ini dia dah connect. So bila Am tekan, dia akan tanya disconnect the device. Okey, so Am tak nak disconnect sebab dia dah connect sekarang ni. Kalau disconnect nanti kita nak connect semula, kita terpaksa reset smartwatch. Sebab apa? Sebab data yang dah connect first tu adalah data yang dia tak akan share semula, okey, dengan kita. Okey, so bila korang dah disconnect, contohnya korang dah disconnect, pastikan korang reset smartwatch korang dahulu. Okey, macam mana nak reset smartwatch? Nak reset smartwatch senang je, korang pergi dekat bahagian setting smartwatch. Okey, pergi dekat setting. Okey, cari setting. Okey, so pergi dekat bahagian bawah sekali. Okey, okey, sekejap, blur Okey, korang pergi dekat bahagian setting. Am tunjuk balik korang pergi cari dekat bahagian setting. Okey, selepas tu korang scroll saja sampai bawah. Okey, scroll sampai bawah, korang klik saja reset. Okey, ini reset ni akan memudahkan korang untuk connect semula apps Fandu dan connect semula dekat bahagian Bluetooth kita. Okey, so selepas kita disconnect, Am faham akan ada sesetengah buyer, Am faham akan ada sesetengah orang yang tak dapat nak connect semula. Sebab apa? Sebab data dia tak bagi, apps Fandu ni dengan smartwatch Mac ni dia tak bagi sharing. Okey, supaya kita punya data tu accurate. Okey, so bila korang dah disconnect, pastikan korang reset dulu smartwatch korang yang macam Am ajar tadi. Reset smartwatch korang dan follow step yang Am dah tunjuk pada awal tadi, connect Bluetooth dan apps Fandu semula. Okey, so sekarang ni jom Am nak share dekat korang apa yang ada dekat dalam apps Fandu ni, supaya kita boleh check satu persatu dan kita boleh guna features dia. Okey, so kita pergi first dekat bahagian more. Okey, dekat bahagian more ni, kalau kita boleh perasan dekat atas ni adalah status untuk connection apps kita, SK8 Pro _LE ni dah connected. Okey, so maksudnya dia dah connect. So sekarang ni dia not connect. Sebab apa? Sebab Am tadi tekan reset. So dekat situ yang dia akan auto disconnect. So dekat sini dia dah auto connect semula. Okey, so selepas dia dah connect, korang bolehlah main features yang apa yang ada dekat dalam apps smartwatch Fandu ni. Okey, so dekat bahagian bawah dia pula ada apps notification. So dekat notification ni kita boleh unlock ataupun allow-kan apa yang kita nak keluar notification. Contoh dekat dalam apps Fandu ni, dalam app Fandu ni Am guna handphone Android. So dekat sini Am boleh allow-kan. Okey, nak call, SMS boleh allow-kan. Okey, apa apps yang ada dekat dalam phone korang, korang boleh allow-kan apa notification yang korang nak keluarkan. Contoh Am nak keluarkan Facebook, lepas tu kita nak keluarkan apa lagi, kita nak keluarkan Instagram. Okey, lepas tu kita nak keluarkan Messenger, kita nak keluarkan MyDigi, kita nak keluarkan MySejahtera, Netflix. Korang boleh allow-kan ataupun unallow. Contoh Am allow-kan PUBG. So kalau Am allow-kan, dia akan keluarlah apa-apa notification pasal PUBG. Okey, so Am nak unallow-kan. Sebab apa? Sebab benda tak penting kan. So benda yang penting saja kita allow-kan. So korang pun boleh allow dan unallow-kan. Apa yang korang nak keluar dekat smartwatch, korang boleh allow-kan. Okey, so ini adalah bahagian notification. Dekat bahagian bawah ni ada ECG detection. So ECG detection ni dia ada tunjuk macam mana nak aktifkan ECG detection ni. So selepas kita dah tekan ECG detection ni, kita pergi dekat bahagian smartwatch. Dekat bahagian smartwatch ni kita pergi dekat bahagian ECG. Okey, kita cari ECG.
Okey, kita cari ECG. Okey, so dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk ECG. So selepas kita dah tekan saja ECG, dekat bahagian phone kita akan terus tunjuk processing receive ECG instruction, please wait. Okey, so selepas dia dah minta kita tunggu ni, kita tunggu saja. Dan pastikan smartwatch korang letak dekat tangan korang dan tekankan saja macam ni. Okey, selepas dia dah habis baca semua, okey, selepas dia dah habis baca macam ni, dia tengah reading. Okey, so dekat handphone korang pun akan ada automatic macam ni. Okey, radar macam ni untuk dia detect kita punya ECG. Okey, selepas dah habis detect, dia akan bagi tahu result korang berapa, apa semua, dia akan bagi tahu korang. Okey, so selepas korang tekan ECG, korang jangan pelik kenapa dekat belakang ni lampu hijau. Ini adalah sensor dia untuk dia detect. Okey, so sekarang ni disebabkan arm cabut tadi, smartwatch arm, dia akan auto buat semula. Okey, dia akan detect semula lagi sekali untuk dia dapatkan yang accurate punya data. Okey, so sekarang ECG kita dah tengok. So jom kita tengok dekat part lain pula. Okey, part yang seterusnya dekat bahagian bawah dia ada bahagian take picture. Okey, take picture ni untuk kita allowkan phone kita ambil gambar. Okey, so bila kita allowkan saja, kita slide saja bahagian tepi. Okey, kita pergi dekat bahagian kamera. Okey, selepas kita klik saja bahagian kamera ni, akan ada logo capture macam ni, dan dekat phone kita pun akan auto. Okey, akan auto keluar kamera yang macam ni. Okey, so bila kita ambil gambar, klik saja dekat sini dan dia akan auto ambil macam tu. So smartwatch kita ni adalah shutter saja kita untuk ambil gambar. Okey, so bila korang allowkan saja macam ni, dia akan terus transferkan kamera tu dekat phone kita lah. Okey, so dekat bahagian bawah pula ada bahagian Bluetooth call. Bluetooth call ni dia akan bagi tahu korang apa yang korang kena set up. Okey, macam Am kata tadilah, korang kena connect dekat Bluetooth supaya kita dapat receive call, receive notification, receive macam-macam features dekat dalam bahagian Bluetooth saja. Okey, so dekat sini kita talk later saja. So selepas korang dah connect smartwatch korang, korang mesti nak tahu kan betul ke dah connect, betul tak? So kalau korang nak confirmkan smartwatch korang ni dah connect ke belum, korang klik dekat bahagian find device. So dekat sini dia akan keluar macam ni. Selepas kita dah bunyi macam ni, maksudnya smartwatch korang dah successfully connect. Okay, so bila korang dah connect smartwatch korang, lepas tu korang lupa smartwatch korang letak dekat mana, korang boleh lah klik ni untuk kita cari smartwatch kita dekat mana. Dia akan bunyi macam ni. Senanglah kita nak cari smartwatch kita. Okay, so dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian unit setting. Unit setting ni korang boleh adjust sama ada korang nak guna metric, inch, ataupun Celsius, ataupun Fahrenheit. Okay, so dekat bahagian seterusnya dial push. Dekat dial push ni lah yang kita akan guna untuk bahagian customize wallpaper. Okay, so kat customize wallpaper ni kita boleh custom macam-macam wallpaper yang korang nak. Dekat dalam apps ni pun dah ada macam-macam wallpaper yang korang boleh guna. Okay, so dekat sini kita boleh tengok macam-macam wallpaper yang kita boleh scroll sampai bawah. Okay, macam-macam ada. So kita boleh guna apa-apa wallpaper yang dah tersedia dekat dalam smartwatch ataupun dekat dalam apps, ataupun korang nak DIY gambar korang sendiri. Okey, macam ni Am nak DIY kan. Cara macam mana nak DIY kan, korang senang je pergi dekat dial push. Okey, change background. Okey, kita ambil gambar dekat album. Okey, so kita cari gambar apa yang kita nak. Okey, so contoh Am nak ambil gambar ni lah. Okey, gambar tangan ni. Okey, selepas kita dah pilih, kita tekan saja add. Selepas saja tekan add, dia akan bagi tahu korang boleh zoom in ataupun zoom out. Okey, so macam Am nak zoom out saja dan kita tekan tick macam ni. Selepas kita dah tekan tick apa semua dekat sini, kalau korang beri perasan kat sini dia dah tunjuk indikator time kita dan gambar yang kita custom tadi. So kita tekan saja install. Okey, selepas tekan install, dia akan minta permission korang untuk betul ke korang nak install. Okey, kalau betul, tekan saja okey. Selepas korang dah tekan saja okey, dia akan tunjuk indikator dia install wallpaper dekat smartwatch korang. Okey, so dekat smartwatch dia tak tunjuk apa-apa. Kita just tunggu saja indikator ni full
dan automatic wallpaper yang kita custom tadi tu transfer dekat dalam smartwatch kita. Okey, so sekarang kita tunggu dia transfer dahulu. Okey, so sekarang kita tengok dia punya installing dah nak habis. So dia dah habis dah pun. So kita boleh tengok dekat dalam smartwatch kita. Dia dah auto transfer gambar kita custom tadi terus dekat smartwatch kita. Nampak tak? Senang kan? So korang boleh DIY gambar korang sendiri, nak customize gambar apa, gambar pasangan korang ke, gambar korang sendiri ke, gambar apa yang korang minat ke, semua boleh custom masuk dekat dalam smartwatch korang. Okay, so ini adalah bahagian push dial. Okay, so seterusnya kita boleh tengok dekat bahagian bawah ni ada apps protection setting. So dekat sini dia akan tunjuk dekat korang apa yang korang nak kena buat. Startup permission setting, lock the background application setting. Okey, yang ini sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia cuma privacy untuk protection dekat dalam app sahaja. Okey, tapi kalau korang nak baca, korang boleh baca. Okey, so seterusnya dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian user guide. User guide ni dia akan ajar korang. Okey, first yang ni korang kena select. Okey, selepas tu kita synchronize data watch dekat atas ni. Selepas tu kita boleh tekan step ni untuk kita tengok berapa step kita. Okey, so selepas tu kita boleh check full screen kita punya data history. Okey, so dia akan ajar korang apa yang ada dekat dalam apps Fandu ni. So dekat bahagian bawah user guide dan dekat bahagian bawah sekali ada bahagian about. Okey, about ni adalah about app smartwatch. Okey, so seterusnya kita pergi dekat bahagian report. Okey, dekat report ni dia akan tunjuk dekat korang data-data health korang, data-data sport korang. Okey, so dekat sini kalau korang perasan ada buat aktiviti. So dekat sini dia ada tunjuk ada 12 sport, tarikh bila, dan dekat sini dia ada tunjuk sleep monitoring. Okey, sleep report kita berapa. Okey, berapa lama kita tidur, 1 hours 22 minit. Okey, dia ada bagi tahu macam ni lah. Okey, so dekat heart rate tak ada data lagi. Sebab apa? Sebab belum buat heart rate lagi, blood oxygen belum lagi, blood pressure belum ada report lagi. So dia akan detect report-report ni, data-data ni daripada smartwatch, dia akan transfer terus dekat dalam apps Fandu supaya kita boleh check satu persatu data kita. Okey, so ini adalah dekat bahagian report. Okey, so dekat bahagian gambar Fandu ni apa yang ada? So jom kita tekan dekat gambar Fandu ni. Kalau korang boleh nampak dekat sini kita boleh nampak spot smartwatch. Okey, so dekat bahagian atas ni spot. Bila kita tekan saja spot, dia akan bagi tahu kita punya kilometer berapa. Okey, berapa kilometer yang ada berapa kilometer yang kita dah buat spot kita. Lepas tu dia bagi tahu pace kita berapa, duration kita berapa, elevation kita berapa, energy kalori kita berapa. Semua dia ada tunjuk dekat sini. Okey, so ini adalah bahagian walking. Okey, so untuk bahagian step pula, dekat step dia akan tunjuk korang. Okey, step untuk tarikh bila berapa. Okey, dia ada tunjuk dekat sini. Dan dekat sini pun dia ada tunjuk goal kita. Target kita adalah 5,000 step untuk dalam masa 1 hari. Kalau kita achieve, dia akan bagi notification kat kita yang kita dah achieve step 5,000 ni. Dan dia ada tunjuk berapa complete yang kita dah buat, berapa persen dia dah buat. Okey, so dekat bahagian tanda yang ini pula, tanda bendera ni, kita boleh klik. Kita boleh ubah kita punya goal, berapa ribu korang nak letak. Macam Am letak 5,000 je. So dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk kalori yang kita dah bakar. Okey, active time, kilometer kita, semua dia boleh detect. Okey, so dekat bahagian seterusnya, bahagian sleep. Bahagian sleep ni dia akan tunjuk korang, okey, berapa minit kualiti tidur korang tu, berapa jam korang tidur. Okey, dia ada bagi tahu korang, okey, light sleep 43. Okey, DS ni deep sleep adalah 39 minit. Okey, seterusnya duration campur kedua-dua ni adalah 1 jam 22 minit. Okey, so seterusnya kita boleh check dekat bahagian heart pula. Okey, dekat heart ni adalah heart rate kita lah, bacaan heart rate kita. Dia akan monitor dekat sini juga. Dia akan baca average rate, max rate dan minimum rate. Okey, so seterusnya kita boleh tengok BP, blood pressure kita. Dia akan baca dekat sini adakah normal ataupun tak normal. So shrinkage BP,
diastolic BP, puff BP. Tiga ni dia akan ambil untuk core yang kita tahu bacaan dia. Okey, so macam mana kita nak aktifkan benda ni semua? Aktifkan benda ni semua daripada smartwatch kita. Kita aktifkan dekat smartwatch. Contoh ya, contoh kita pergi dekat dalam heart rate. Okey, kita pergi klik heart rate, tekan heart rate ni. Sekiranya heart rate ni dah dapat bacaan, dia akan terus transfer dekat dalam smartwatch kita. So dekat smartwatch kita ni kita hanya monitor saja. Okey, result dia berapa, apa semua. Itulah cara untuk kita aktifkan bahagian health ni. Okey, so seterusnya kita boleh check SpO2, oksigen kita. Okey, so dekat sini dia ada tunjuk berapa level kita punya SpO2. Dia boleh check every SpO2, max SpO2, minimum SpO2. So dekat sini kita boleh monitor bacaan-bacaan heart rate kita, bacaan health kita, sport kita, semua dia akan monitor. Okey, okey, so dekat bahagian bawah ni pula kita pergi dekat bahagian analisis. Analisis ni dia tunjuk okey, average number step kita, total step. Okey, ini adalah untuk last 7 day. Kalau kita full screen kan, dia akan tunjukkan full screen data. Okey, full screen data macam ni, dia akan tunjuk macam ni. Okey, untuk 1 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun. So dekat sini dia akan tunjuk average number, total step, target completion, total distance, berapa jauh kita dah pergi untuk 1 bulan. Okey, yang ni kita hanya boleh check 1 bulan, 6 bulan dan 1 tahun saja. Okey, selepas tu kita pergi dekat bahagian yang seterusnya, sleep. Okey, sleep ni pun dia akan monitoring korang juga. Okey, berapa average time, total time kita tidur. So dekat bahagian bawah ni dia ada tunjuk. Okey, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Okey, hari Jumaat berapa lama yang korang tidur? So dia bagi tahu korang. Okey, so seterusnya kita pergi dekat bahagian Mi. Dekat Mi ni lah yang korang kena setting untuk personal korang punya detail. Nama korang, korang punya gender, height, weight, birthday korang bila, korang boleh adjust. Okay, so dekat sini dia ada tunjuk step. Sekarang 12 step versus yesterday. So hari ni dah gain 100%. So selepas tu 0.0 km versus yesterday. So hari ni tak ada lagi gain. Okay, so kalori berapa yang dah terbakar untuk hari ni. Untuk semalamnya berbanding dengan semalam 100%. Hari ni kita dah bakar 0.3 kalori. Okay, seterusnya the best apa yang kita buat untuk tarikh dalam minggu-minggu ni ataupun minggu lepas. Apa yang bestnya kita buat adalah step 648 step 11 hari bulan 3 2021. So ini the best yang Am pernah buat dekat dalam apps Fandu ni. Kalau korang ada rekod yang best lagi, dia akan tunjuk korang dekat sini. Okay, so dekat sini kilometer kita paling jauh berapa, kalori yang dah pernah terbakar dekat kita berapa. Okay, step kita berapa, kilometer, kalori. Ini dia ada tunjuk the best. Okay, so ini the best. Bila kita slide dekat bahagian tepi, average. Average ni purata lah, purata berapa yang kita dah buat. Okey, selepas tu kita slide dekat bahagian kanan lagi, kita boleh tengok last week punya result. Okey, last week punya tak ada. Okey, so inilah the best Am. Okey, so korang pula, korang boleh buat sendiri, korang boleh set up sendiri apa the best result korang. Okey, so ini adalah apps, features yang ada dekat dalam apps Fandu ni. Korang boleh play around. Kalau korang dah dapatkan smartwatch Mate ni, korang boleh play around apa yang ada dekat dalam dalam apps Fandu ni. Okey, dalam app Fandu ni boleh katakan macam-macam info yang korang boleh dapat daripada segi data, dari segi korang punya health report. Okey, bahagian sport, bahagian korang nak customize wallpaper, notification. Okey, semua korang boleh adjust dekat dalam apps Fandu ni. Okey, so ini adalah cara macam mana korang nak connect dan cara macam mana korang nak gunakan apps Fandu dekat dalam smartwatch, dan macam mana korang nak connectkan smartwatch korang daripada Bluetooth ke app smartwatch menggunakan phone Android ataupun iOS. Sebab apa? Sebab smartwatch Mac ni boleh support phone Android dan iOS. Okay, so kepada korang yang dah dapatkan smartwatch Mac ni, korang boleh follow step yang Am dah tunjuk tadi daripada awal
sampailah akhir supaya korang boleh dapat function yang full function dan full features yang ada dekat dalam smartwatch Mac ni, dan supaya korang boleh guna complete features yang ada dekat dalam smartwatch Mac ni. Okay, so kepada korang yang belum dapatkan lagi smartwatch Mac ni, korang boleh dapatkan sekarang sebelum stok habis. Smartwatch Mac ni ada datang dengan 4 color, 4 pilihan jenis. Okay, first kali adalah strap leather warna hitam yang macam Am tunjuk ni dalam review ni, dan second adalah strap leather warna grey yang macam ni. Okay, third kita ada steel strap warna hitam macam ni yang korang boleh, kalau korang rasa tak selesa pakai steel strap ni, korang boleh cabut saja steel strap ni. Nampak tak? Dekat sini dia ada tempat cabut dia. Okay, so korang boleh cabut. Ini adalah steel strap warna hitam. Okay, dan yang terakhir kita ada steel strap warna silver. So kalau tangan korang kecil, korang boleh adjust dekat bahagian sini. Kalau korang perasan dekat sini ada arrow, cabut arrow ni dan adjust korang punya size. Okay, so ini adalah 4 pilihan color untuk smartwatch Mac ni. Kalau korang berminat, boleh dapatkan dengan klik link dekat ruang description bawah. Okay, so thank you guys.